Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan bawa anda ke lokasi-lokasi bersejarah di Malaysia yang pasti dapat meningkatkan lagi rasa cinta anda terhadap negara. Hari ini kita akan adakan sedikit interview dengan pelawak-pelawak di sini untuk mengenali lebih dalam dengan Malaysia. Jom, saya bawa anda ke tempat-tempatnya. Bila kita fikir tentang mercutan di KL, apa yang terlintas dekat fikiran awak semua? Mestilah Dataran Merdeka. Dataran ini terletak di hadapan bangunan Sultan Abdul Samad, tepat di hadapan Kelab Diraja Selangor. Dan di utara ialah Gereja St. Mary, salah satu gereja Anglikan tertua di Malaysia. Di sana, terdapat tiang bendera tertinggi di dunia, iaitu 95 meter dengan bangganya mempamerkan Jalur Gemilang. Di sini adalah tempat bersejarah di mana bendera Union Jack diturunkan dan bendera Federasi Malaya dinaikkan buat pertama kalinya pada tengah malam 31 Ogos 1957. Wah Alia, memang sangat berilmu lah. Mestilah. Saya kan anak Malaysia. Tahukah awak tempat ni pernah menjadi padang kriket Kelab Diraja Selangor? Saya tahu. Dan kini Dataran Merdeka menjadi tempat perarakan merdeka tahunan, tempat di mana berulang kali Perdana Menteri Malaysia berdiri dan melaungkan kata simbolik Merdeka. Tempat ini juga menjadi tempat sambutan Hari Malaysia pada tanggal 16 September dan acara lain seperti Citra Warna dan Larian Merdeka. Wah, hebatnya kawan saya ni. Tibalah kita di bangunan Sultan Abdul Samad. Bangunan ini merupakan bekas penempatan kesetir usaha kerajaan negeri. Kini ia menempatkan Kementerian Warisan Kebudayaan dan Kesenian. Nak tanya, siapakah Sultan Abdul Samad? Kenapa bangunan ini dinamakan dengan nama Sultan? Bangunan ini dinamakan sempena nama Sultan Selangor pada masa ia mula dibina pada tahun 1894. Ia telah dibina oleh pihak British pada tahun 1897. Oh, macam tu. Iya, reka bentuk yang unik ni telah direka oleh residen British A.C. Norman. Style bangunan ini pun menyerupai infrastruktur Mughal di India. Wow, style bangunan zaman Tudor kan? Cantiknya. Bingo, lihatlah style bangunan yang berbeza ni. Sama dengan anak Malaysia kita. Walaupun budaya kaum kita sangat kontras, tapi kombinasi kita amat harmoni dan unik. Betul tak? Setuju. Sampailah sudah kita dekat River of Life atau nama kata lainnya Sungai Nadi Kehidupan. Tong Li, awak nak tahu tak? Sungai ni dibina pada tahun 2018 tau. Mengambil masa lama 7 tahun untuk dibina. Wah, lama ya. Jadi sungai ni apakah unikan ya? Mari sini saya cerita. Yang uniknya tentang sungai ini adalah ia merupakan titik pertemuan antara dua sungai, Sungai Klang dan Sungai Gombak. Projek pembinaan sungai ini adalah di bawah program transformasi negara yang berhasrat untuk mentransformasikan 8 batang sungai di sekitar daerah Klang Valley. Oh, rupa-rupanya saya sukalah tempat ni. Tengok ada kafe sepanjang tebingnya, air pancutan menari dan mirror yang unik sekali. Pelawak-pelawak kat sini pun nampak gembira menikmati persekitaran yang cantik ini. Iya, pemandangan di sini memang cantik sangat. Tengok tu, sekarang ada pertunjukan cahaya malam berwarna biru. Untuk makluman awak, sebenarnya pertunjukan air pancutan menari ini akan dimainkan dengan beberapa muzik seperti Warisan, Star Wars Theme Song dan Negaraku. Hai, sampai dah kita di Masjid sekarang. Inilah Masjid Jami orang selalu katakan tu. Masjid Jami ini terletak berhampiran dengan Dataran Merdeka. Masjid ini dibina pada tahun 1909 oleh pedagang-pedagang Islam yang berasal dari India di persimpangan Sungai Klang dan Sungai Gombak pada zaman penjajahan British. Oh, lamanya sudah dibina. Masjid ini merupakan kota kebudayaan Islam di KL kan? Betul. Cuba tengok seni bina masjid ni. Kubah berbawang masjid ini menyerupai seni bina Mughal. Seni bina ini membabitkan gabungan unsur Moor dan Mughal. Contoh seni bina rasmi British di Malaysia, di mana pentadbir Inggeris membawa kubah di bangunan-bangunan Malaysia. Menarik. Nak tahu tak? Masjid ini merupakan masjid besar pertama di Kuala Lumpur dan telah dijadikan pusat aktiviti Islam sehinggalah pembinaan Masjid Negara pada tahun 1967. 我今天来这边目的也是带沙巴的朋友来这边参观，然后其实我对吉隆坡很熟悉，就是一些历史，我会去考究去研究。我觉得
这也是一种爱国的表现。其实参观的它的前提是你必须懂历史。我觉得如果你了解历史，那你就会更加爱上这一个地方。对，不是单单看一些壁画、一些打卡的 cafe 啊，或者是一些就是网上流传的那些景点，而是真正的你要了解。就是里面你可以改造 renovate 到怎样都可以，但是它的外形、它的 structure 全部要保留下来，因为这个是很难得，不是全世界有，因为我们是有包括了伊斯兰文化，然后也包括了被英国人统治的时期的一些建筑，再加上一些华人的特色，然后才构造成今天的吉隆坡的这一个模式。所以我觉得本来马来西亚撇除了一些政治关系啊，其他种族根本就是和谐的融为一体的。Pertama sekali boleh abang kenalkan diri abang sikit? Nama Roy. Roy. Ni pertama kali tak abang datang sini? KL ni? Lama. Oh, memang duduk sini ke? So macam pada pendapat abang lah, apa keunikan yang abang rasa ada dekat Malaysia, KL ni tu? Masyarakat berbidang. Masyarakat. Kelesi kebudayaan tu banyak. Ah, Baik, friendly. Kita friendly dengan dia orang friendly. Walaupun saya tinggal di Selangor, tapi mengapa saya berkata bahawa ini merupakan pertama sekali saya berkunjung ke tempat-tempat yang hari ini kita pergi. So sebelum pelawatan ini, saya telah membuat banyak kajian tentang latar belakang tempat-tempat ini seperti datangan Merdeka dan juga River of Life, masjid dan sebagainya. Dan saya rasa hal ini telah memberikan saya peluang untuk memperkayakan pemahaman saya terhadap sejarah Malaysia dan juga tempat-tempat yang menarik ini. Dari perspektif pelawat, saya juga berasa amat kagum kerana boleh nampak kemegahan dan juga keadaan yang baik pembinaan ini semua. Jadi saya juga sangat gembira dapat interview Encik Sky yang sangat-sangat minat dan cintai sejarah Malaysia dan juga pembinaan di Malaysia, dan dia telah memberi banyak info yang bermanfaat kepada kita. Saya berasa sangat patriotik selepas perkunjungan ini dan saya dapat melihat keadaan kehidupan Malaysia yang sangat harmoni. Terima kasih. Grup kami mendapat banyak informasi mengenai latar belakang tempat-tempat yang bersejarah ini. Bukan sahaja melalui internet kerana projek ini kena gunakan, tapi juga melalui interview dengan pelancong dan orang yang bekerja dengan sini. Saya berasa dah belajar amat banyak mengenai sejarah kami, dan sejak sekolah rendah, guru saya sering membawa kami untuk mengunjung tempat-tempat yang bersejarah seperti ini untuk menyemaikan semangat patriotisme. Dan sebagai seorang murid, saya amat kagum dan terpesona dengan keindahan tanah air ini. Jadi melalui projek ini, saya juga berasa macam kembali kepada masa yang lama. Walaupun beberapa tahun dah lepas, saya masih berasa kagum dan terjatuh cinta dengan keindahannya. Terima kasih. jadi melalui tugasan ini, saya rasa saya dapat membuktikan tahap penghargaan saya kepada negara Malaysia. Tanpa disedari, saya dapat memuput rasa cinta terhadap tanah air dengan lebih mendalam. Kini, saya lebih bersemangat untuk berjasa kepada Malaysia dan berazam supaya dapat membawa nama Malaysia ke persada dunia. Okay, akhir dah projek ini. Jadi melalui projek ini, saya rasa saya dapat mempamerkan semangat cinta akan negara saya, iaitu Malaysia, dengan lebih menonjol. Ini pertama kali dalam hidup saya dapat berjalan-jalan bersama rakan di tempat-tempat bersejarah ini. Dan dalam masa yang sama, kami dapat berkomunikasi dan mempelajari benda baru tentang Malaysia. Menarik kan? Dan sepanjang lawatan kami di sini, kami dapat melihat bukan saja kami, tetapi warga Malaysia yang lain yang berbilang kaum dan juga sedang menikmati lawatan ke tempat-tempat ini seperti kami. Kami juga terjumpa dengan pelancong, dan ini sekaligus membuatkan saya rasa akan Malaysia, kerana Malaysia telah menjadi tempat salah satu untuk mereka bercuti dan melawat.
So, itu sahaja saya dapat pada projek ini. Bye-bye. Okay, hai. Saya bersyukur atas peluang yang ada ini. Saya dapat menghayati dan menelaah sejarah setiap tempat yang kami lawat hari ini, dari bangunan Sultan Abdul Samad, River of Life dan Masjid Jamek. Dengan ini kita lebih menghargai sejarah dan lebih mengenali Malaysia pada asalnya.